Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan saya Zahan Rashid untuk edisi 29 Disember 2023. Tinggal 3 hari lagi saya kira untuk kita menyambut Lebaran 2024. Yang pastinya setiap daripada kita pastinya mempunyai matlamat dan juga misi untuk menjadi yang lebih baik dari tahun ke tahun. Dan hari ini kita nak bincangkan suatu topik yang saya kira sesuatu yang apakah agaknya arah tuju, apakah agaknya misi untuk macam saya katakan tadi untuk menjadi lebih baik lagi. Kita nak berbicara mengenai industri filem, cabaran dan harapan 2024. Saya tidak mahu melengahkan masa. Saya perkenalkan tetamu kita siapa yang tidak kenal dengan seorang pelakon, pengarah yang cukup terkenal. Kalau dengar suara je tak dengar muka kita dah tahu siapakah gerangannya itu. Saya perkenalkan tamu kita untuk hari ini Datuk Aflin Shauki selaku pengerusi Persatuan Pengarah Filem Malaysia FDAM. Sebelum kita nak memulakan majlis sebelum kita memulakan program ini, saya nak ucapkan tahniah kepada Datuk di atas pelantikan sebagai pengerusi FDAM. Kita teruskan. Baik. Bagi tahun 2024 yang akan membukakan lebarannya beberapa hari lagi. Kita bercakap tentang FDAM, pastinya Datuk mempunyai suatu matlamat dari aspek penjenamaan FDAM itu. Betul. Apakah mungkin selepas ini yang akan dilakukan oleh Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Mula-mula sekali apa yang saya lihat dengan FDAM adalah sesuatu yang menarik, exciting, sesuatu yang sangat mengujakan saya kerana dahulunya 30 tahun lepas saya mendapat membership FDAM saya. So tak sangka pula saya dalam masa 30 tahun lepas tu saya akan jadi pengerusi FDAM. Dan kenapa ianya penting bagi saya? Pasal ianya satu pengiktirafan di mana kerja yang saya dah buat merupakan sesuatu diiktiraf oleh senior-senior dalam industri ni. So senior-senior ni diorang berpengalaman. Filem-filem hebat yang kita lihat dan kita ingat semuanya diarahkan oleh mereka. Contoh bagi saya anggap sebagai mentor adalah Osman Hafsyam contohnya ya. So bila tengok filem Osman Hafsyam buat saya nak menjadi seorang pembikin filem. Kita tonton filem P. Ramlee pun kita macam masa tu, macam mana nak jadi macam P. Ramlee ya. Kita terfikir macam tu. Tapi bila Osman Hafsyam buat filem Mekanik, saya tengok masa tu saya terus dalam diri saya telah macam clear sangat yang saya nak jadi seorang pengarah. So, apa hala tuju kita untuk tahun 2024? Hala tuju kita 2024 adalah satu penjenamaan baru FDAM. Kita nak freshen up, kita nak kasih ceria dan kita nak memberikan tenaga kembali kepada ahli-ahli untuk mereka ketahui yang FDAM ada di sini untuk menjaga kebajikan mereka, untuk juga kita menjadi satu badan yang di mana kita boleh berurusan dengan pihak-pihak tertentu, pihak kerajaan, pihak korporat ke apa kan tentang pengarah-pengarah yang ada bersama kita dan menjaminkan profesionalisme mereka, menjaminkan tahap skill mereka kan. So semua benda ni akan kami lakukan dan penjenamaan baru yang kita nak cuba lakukan adalah dengan kita mempromosikan pengarah-pengarah yang sekarang ni sedang membuat nama mereka di luar. Contohnya di Taiwan, di Amerika Syarikat. Kerana jarang kita tengok yang kita menaikkan nama-nama rakyat Malaysia ni dalam pengarahan. Selalunya kalau naik Michelle Yeoh semua tahu contohnya kan. Tapi tahu tak anda semua yang buat Aquaman tu, James Wan tu pun rakyat Malaysia. So dia adalah pengarah Malaysia ya. Kita bukan nak claim dia. Kita bukan. Dia mendapat jalan dia tapi kita mengiktiraf dia pasal dia memang adalah seorang pengarah yang telah membuat. Seorang pengarah ni dia akan buat apa saja yang dia orang boleh buat untuk menjayakan projek mereka kan. Pengarah adalah problem solvers. Sebab tu golongan pengarah dipanggil golongan pemikir. Pasal kita orang kena duduk dan solve semua problem production dan cuba memberi penceritaan terbaik yang kita boleh beri berdasarkan skrip yang kita ada dengan bajet yang diberikan juga. So untuk tahun depan insya-Allah
kita akan jadi lebih progresif, kita akan ada tata kelola yang lebih baik di dalam FDAM dan semangat barulah kepada semua ahli-ahli, insya-Allah. Ya, itu yang semangat yang kita nak dengar. Itu kita bercakap dari aspek penjenamaan. Kali ini kita nak sentuh sikit mengenai kualiti perfilman tanah air secara keseluruhannya. Kalau kita tengokkan, I'm not being biased, tetapi ada filem yang berkualiti dan sampai mesejnya. Ada filem juga kalau kita tengok apa mesej dia, kadang-kadang kita tak faham jalan ceritanya, kadang-kadang mesej itu tidak sampai. Jadi dalam kita hendak mengekalkan reputasi untuk menghasilkan filem yang terbaik yang memberikan impak kepada masyarakat. Bagaimana, Datuk? Okey, kalau kita tengok dalam semua industri, ada yang terbaik, ada yang tak terbaik. Okey, kita tak boleh elakkan yang ada yang orang buat kerja tak sebaik seorang lain. Itu membezakan mereka dari segi skill dan juga dari segi output intelek mereka. Kerana kita tak boleh menyamakan semua orang sama. Macam katalah kita kerja di restoran, semua diberi gaji sama pasal kerja yang sama. Tapi sebagai pengarah berbeza, dan juga dalam industri-industri lain. Contohlah, kita tengok satu movie pasal coklat. Coklat berbeza, bukan semua sama. Ada yang coklat yang sedap, ada coklat macam tak apa berkenan. Sama juga dengan pengarahan. Ada pengarahan yang sesuai dan dapat memikat hati penonton, yang membuat box office yang besar. Ada golongan pengarah yang ada agenda. Contohnya, dia mahu menaikkan cerita-cerita kemelayuan contohnya. Jadi mungkin ceritanya tak sepopular ataupun diterima sebagai pop culture, tapi ianya penting untuk diteruskan, untuk difilmkan, kerana ianya adalah naskah yang memberitahu sesuatu mengenai sejarah, sesuatu mengenai keadaan sosial sesebuah negara pada satu ketika, ataupun memberi motivasi ke atas kemenangan, katalah Thomas Cup kita dulu, apa yang membuat tim tu boleh menang sampai sekarang ni, susah nak menang kan. Dan juga macam filem Harimau Melaya contohnya, cerita adalah mengenai bagaimana kita berjaya memasuki AFC selepas 40 lebih tahun kita tak berjaya memasuki AFC. Last time masuk adalah zaman Muqtada Hari apa benda semua. So benda-benda ni penting untuk kita ceritakan, tapi tak semestinya ianya menjadi popular culture film. Contohnya katalah macam Mak Kilau. Macam Mak Kilau pun filem sejarah sebelum ni susah nak jalan sebenarnya, tapi rezeki Allah SWT dan juga right film at the right time. Contohnya pada ketika saya rasalah orang Melayu memerlukan satu nama untuk dijadikan hero, dan untuk nampak yang ada satu hero Melayu yang kuat kan. Tiba-tiba keluar, asyik tengok Marvel aja kan. Itu tiba-tiba ada Mak Kilau diceritakan kembali. Pada saya itu sebabnya ramai orang menonton filem Mak Kilau. Kita dari segi kualiti penceritaan, itu adalah tahap kualiti pengarah masing-masing. Ada yang mendapat bajet yang bagus. So James Wan contohnya saya cakap lah. James Wan buat filem 200 juta US dollar. Macam mana you nak bandingkan James Wan dengan seorang pengarah? Katalah saya yang filem saya hanya 3 juta ringgit Malaysia. Maknanya saya tak boleh buat kualiti saya sama dengan James Wan. Tapi penceritaan saya kena dengan bajet yang saya diberi. So katalah mungkin 3 juta lebih sesuai untuk saya buat cerita kekeluargaan. Tapi dengan topik-topik besar yang dapat diikuti oleh masyarakat luar, tak kira apa bangsa pun. Saya sebenarnya tertarik tadi Datuk ada cakap sentuh tentang sebuah filem iaitu Mak Kilau yang kita boleh tengok sebenarnya secara tidak langsung tentang sejarah Melayu. Berbalik kepada perkara itu, kadang-kadang adakah filem itu diukur daripada aspek pelakonnya, jalan ceritanya, tapi selalunya saya secara peribadi saya akan melihatkan kepada jalan cerita. Pada masa yang sama, pelakon juga memainkan peranan. Kalau kita tengok dalam Mak Kilau, siapakah sebenarnya hero-nya? Kita dah tahu siapa. Adakah sebenarnya faktor pemilihan pelakon itu juga memainkan peranan untuk orang kata tu nak menjadikan sebuah filem itu sebenarnya sebuah filem yang box office? Kalau kita ada jawapan untuk soalan itu,
kita semua kaya. Pengarah-pengarah semua kaya. Produser-produser semua kaya. Pasal kita dah dapat kita dah dapat kunci untuk mendapat filem yang akan box office. Okey. Secara jujurnya kita tak boleh tahu sama ada sesuatu filem yang kita buat akan box office atau tidak. Apa yang kita boleh buat, pasal kadang-kadang ianya jatuh kepada waktu. Waktu yang sesuai, waktu yang apa, tiba-tiba orang tengah cuti, tiba-tiba dah lepas PKP, lama dah orang tak tengok cerita Melayu, dia dapat slot kat situ. Dan juga mungkin pada dari segi penceritaan, cerita dia menarik. Dari segi penceritaan ada hero sebegini-sebegini, sepolan-sepolan. Macam you cakap you suka cerita, right? So memang saya pun adalah orang yang minat cerita yang bagus. Pada saya pelakon adalah nombor 2. Tapi kita juga kena cater to the people yang nakkan pelakon. So dalam pembikinan satu filem, sebagai seorang producer, kita kena cuba dapat semua perkara yang boleh mengurangkan risiko kita apabila kita invest dalam sesebuah filem. Contohnya apa? Kita cari skrip yang bagus oleh penulis yang ada nama. Pengarah dia mesti bagus, yang ada nama juga. Kemudian pelakon-pelakon kita cuba dapatkan sekurang-kurangnya 2-3 pelakon nama besar dan juga dan sokongan dia pun okey. Maknanya orang kenal. Lepas tu dari segi penghasilan filem tu, dari segi post production pun cantik, apa semua dapat dibuat dengan baik. Pemasaran pun kena penting. Pemasaran adalah sama penting dengan pembikinan filem. Kalau pemasaran kita kurang, filem baik macam mana pun orang tak akan datang tengok pasal dia tak tahu you buat filem. Okey. Dari segi promosi. Dari promosi, betul. So pemasaran ni sangat penting. It's as important as the film itself. So bila you dah buat semua benda ni, chances are you dah kurangkan risiko untuk filem ni gagal. Tapi ada lagi. You kena tengok timing. Okey, contohnya tiba-tiba you dah dapat slot. Katalah bulan Mei. Tiba-tiba bulan Mei tu macam dulu tiba-tiba ada PKP. Tiba-tiba ada pilihan raya. So masalah kepada producer adalah aku dah dapat date ni, tiba-tiba date tu ada masalah pasal orang tak boleh keluar ke apa masalah ajalah kan. Banjir contohnya kan. So itulah yang menyebabkan bisnes perfilman adalah bisnes yang sangat berisiko tinggi. Tapi ianya penting. Ia sangat penting kerana inilah caranya kita memberikan petanda masa tentang apa yang sedang berlaku di zaman P. Ramlee contohnya. Kita tengok filem P. Ramlee, kita dapat feel macam mana zaman P. Ramlee tu orang bagaimana kan. Dan kemudian di zaman kita teruskan dengan cerita-cerita di zaman kita supaya orang dapat rasa juga bagaimana orang dah 20-30 tahun selepas kita ni, zaman dulu begini cerita dia, orang-orangnya begini. So ianya penting untuk kesenambungan budaya dan dan seni kita. Okey. Ini soalan yang daripada tadi saya tak sabar-sabar nak tanya Datuk. Dalam penghasilan sebuah filem itu dilakukan adakah berdasarkan atas permintaan masyarakat? Maknanya kita tengok kita mempunyai sasaran our target market ataupun it's like a mass market untuk dalam penghasilan filem itu. Contohnya ada masyarakat suka kisah cinta, ada yang suka genre seram. Jadi pemilihan untuk menghasilkan filem sebab kosnya bukan calang-calang. Betul. Bagaimana Datuk? Okey. Ni jujur ni personal pendapat yang personal bagi saya. Ramai orang di Malaysia ni, terutama sekali producer, mereka tunggu untuk seseorang lain buat dulu. They wait. Contohnya sebelum ni sebelum Mak Kilau, tak ada orang berani buat filem purba contohnya. Tapi bila filem Mak Kilau meletup, semua orang nak buat filem purba. Okey, sama juga dengan filem-filem perang. Dia nampak filem-filem perang work kurang-kurang dapat 60 juta, 50 juta. So orang akan start buat, jom kita buat filem perang, jom kita buat filem berdasarkan action, kan, tembak menembak apa benda semua. So itu adalah terpulang kepada pegangan diorang bagaimana diorang nak buat duit. Okey. Tapi setengah golongan membuat karya bukan sahaja sekadar untuk buat duit. Okey. Ini yang
perlukan bantuan daripada kerajaan. Ini yang memerlukan ataupun badan-badan korporat yang ingin juga menyokong. Contohnya saya pernah dengar cerita yang Yasmin Ahmad, arwahnya Yasmin Ahmad mendapat sokongan daripada korporat untuk membuat filem dia. Pasal filem dia ni bukan filem pop culture, macam action, hantu, apa benda semua. So kemungkinan untuk dia mendapat penonton yang ramai, so dia punya kebarangkalian tu orang fikir susah ni nak jalan sebagai popular filem kan. Mungkin boleh dapat macam ni. Mungkin pendapat tu salah, tapi mereka kena buat best guess. Best guess ni maknanya tekaan yang terbaik. Kalau filem begini, tekaan terbaik dia macam inilah filmnya. Contohnya filem Imagino. Saya buat tengok filem Imagino. Okey, filem Imagino, saya rasa mereka tak sangka akan dapat box office sebesar itu, kan? Betul. Tapi mereka buat juga filem tu pasal naskah tu pada mereka percaya, dan mereka kemudian serahkan naskah ni kepada pelakon-pelakon yang percaya dengan naskah ni juga. Jadi saya tahu pelakon-pelakon banyak buat filem tu dengan more of a passion project. Dia bukan sangat aku nak kaya nak buat filem ni kan. Memang passion project lah, because they see something. Dan dia percaya juga director Nik Amir tu kan. Sebenarnya ada sesuatu benda yang Nik Amir buat yang pada kita orang agak menarik kan. Dan memang betul cerita tu jadi viral di kalangan orang ramai dan mendapat pulangan yang baik. Kan, saya rasa pulangan yang terbaik yang pernah Nik dapat daripada sebuah filem. So kita rezeki tu kita tak boleh nak tahu sangat. Cuma kita kena cuba yang terbaik dan kita kena percaya dengan produk kita. Yang paling penting, believe in what you want to do. You have to believe, and lagi satu perkataan dia, you have to enroll other people to believe in what you believe. So Which I think is not easy. It's not. Tapi kalau you dapat menceritakan dengan baik, inilah cerita contohnya bila you buat satu penceritaan yang baik, sebagai penonton kita tengok filem ni, kita balik kita mesti bercakap pasal filem tu. Betul. Dia kadang-kadang Datuk, dia mouth to mouth tu sebenarnya sangat efektif. Betul. So macam bila saya tengok pun, dan sekarang ni ada media sosial. Lagilah cepat nak hantar kat orang lain, katalah seorang tu ada pengikut dalam 1,000. Dia cerita, gua tengok filem ni lah, baik betul. Kawan-kawan dia, kalau Mamat ni cakap baik mesti baik kan. So bermulalah itu zaman media sosial tu, itu yang pada saya sekarang ni boleh mendapat pulangan yang bagus. Tapi kita kena ingat, filem-filem yang bagus sekarang mempunyai bajet yang besar. Pasal orang dah bijak. Orang dah bukan terima macam dulu. Kita buat filem 1 juta lebih, macam inilah yang kita boleh persembahkan, pulangannya begini. Tapi kalau nak yang lebih besar, pasal mereka dah tonton Netflix dan filem-filem besar daripada Hollywood. So mereka nakkan sedikit lebih kurang macam tu. Itu yang saya nampak banyak rakan-rakan produser yang telah mula invest besar dalam projek-projek filem Malaysia. Dan ia telah membuat filem-filem Malaysia menjadi lebih berwarna. Bukan nak kata semua bagus, tapi ada yang sangat bagus. Tapi pada saya ianya tak boleh, ianya mesti diselang-selikan dengan projek-projek penting yang kemasyarakatan dan juga memberi cerita-cerita masyarakat kepada dunia sebenarnya. Contohnya yang baru-baru ni ada cerita Adik Abang. Adik Abang tu apparently saya belum tengok lagi, tapi apparently penceritaannya sangat bagus yang membuat banyak director berborak-borak tentang cerita ni. So macam kita cakap lah, word of mouth kan. Word of mouth sampai ke saya. Maknanya you kena tengok filem ni. Filem ni bagus macam ni. Ada yang suka, ada yang tak suka. Tapi yang dah tengok kebanyakannya suka. So ianya adalah arahan seorang pengarah Malaysia yang berada di Taiwan. So pada saya, apa-apa yang orang-orang Malaysia buat, kita sokong. Dan sebagai FDAM, kita akan terus mengangkat semua pengarah-pengarah Malaysia yang mencuba sedaya upaya untuk menaikkan nama Malaysia di serata dunia. Okey. Kita nak sentuh, Datuk, selepas ini mengenai pasaran filem di Indonesia dan juga Thailand. Semakin rancak perbincangan kita, tapi kita nak berehat dulu. Boleh. Jadi kepada anda semua, terus setia bersama dengan kami dalam Ruang Bicara. Kita kembali lagi selepas ini. Baiklah,
Baiklah, kita akan teruskan perbincangan kita dengan Datuk Afdalin Shauki. Tadi kita dah sama-sama berkongsi sedikit Datuk sentuh mengenai pasaran filem di negara Asia. Kalau kita tengok, ambil contohlah Datuk, saya ni sebenarnya penggemar filem hantu. Okey. Kalau kita tengokkan filem dari segi jalan cerita, sinematografi, dari segi lighting, dari segi sound, Malaysia, kita ambil Indonesia dan Thailand. Kalau tengok movie tu Datuk, betul-betul kita betul-betul dekat scene. Bukan kita tengok movie, kita berada di dalam scene. Tetapi sebagai penonton, saya melihatkan kalau dibandingkan sedikit dengan filem tempatan yang mempunyai genre yang sama, agak nampak adanya jurang di situ. Ada jurang? Ya. Okey. Bagaimana dengan pandangan Datuk? Saya sebenarnya tak bersetuju dengan pendapat itu pasal pada saya, kalau you tengok yang filem Indonesia, contohnya filem horror yang bagus. Filem yang bagus tu, yang you tengok tu adalah satu daripada 100 filem horror yang ada kat sana. Yang kebanyakannya tak bagus. Tapi yang you nampak yang bagus. Contoh, di Malaysia pun sama. Katalah ada 10 orang buat filem hantu, yang meletup satu atau dua je filem hantu. Pasal filem tu yang tiba-tiba orang betul-betul suka contohnya. Okey. Dan sama, so maknanya cuma di Indonesia lebih banyak orang buat filem. Pasal market dia lebih besar. Okey, market kita Malaysia saja. Indonesia market dia adalah Indonesia. Malaysia pun market dia. Brunei pun market dia. Dan around the world kepada negara-negara yang ada rakyat-rakyat bertutur dalam bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia atau bahasa Melayu. So itulah market dia, kan? So sekarang ni pula mereka dah mula mendapat pengiktirafan daripada syarikat-syarikat besar di Hollywood, kerana mereka buat banyak sangat filem horror sampai ada pengarah-pengarah di Indonesia diberi picture deal. Maknanya picture deal ni adalah five picture deal daripada Blumhouse contohnya. Maknanya satu syarikat filem perfilman di Amerika yang banyak buat cerita horror. Okey. So seorang Indonesia dapat. So maknanya mereka lebih dikenali sebagai negara filem horror. Dan juga Thailand pun juga. So Thailand, kalau kita selalu borak pasal Thailand, is horror ataupun Muay Thai. Betul tak? Kita susah nak lawan dengan diorang pasal benda-benda tu. Pasal satu, industri diorang dah lama buat benda ni. Kalau kita ingat dulu filem Suzana dulu, ingat tak filem Suzana kan? Kepada yang muda-muda mungkin tak tahu, tapi filem Indonesia dah mula menakutkan kita daripada umur kita berapa dah. Betul. Masa kita kecil-kecil. Sundal bolong lagi dah. Sundal bolong. Itu kan memang betul-betul real lah. Kalau tengok tu nak pergi dapur pun dah takut. Betul. Tapi cuba tengok balik filem tu sekarang. Barulah kita nampak macam macam ni je dia punya CGI. Rupanya kita diperbodohkan saja. Pasal dulu kita takut. So kita kan. Tapi bila kita dah tengok macam-macam bentuk CGI yang nampak sangat real, benda tu dah nampak macam macam tu je. Tapi masa kita kecil tu kita takut sangat. So inilah perubahan masa. Dan sebab tu lagi mencabar bagi seorang pengarah di Malaysia ni untuk cuba menghiburkan seseorang penonton. Pasal orang Malaysia dah tengok macam-macam. Dia dah tengok Netflix, dia dah tengok ni, dia semua dia ada pilihan. So kenapa aku nak kena tengok filem kau? Jadi kau kena come up with an idea yang bagus, yang boleh mencuit hati aku untuk menonton. So bagi aku cerita-cerita yang ada relation dengan aku, yang dia ada konteks. So penonton kita suka cerita yang berkonteks. Maknanya dia orang faham apa dia cerita tu, kan. Cuma masalah dia adalah kalau kita terlalu pergi ke konteks, sepertinya filem komedi, dan filem komedi boleh laku di Malaysia, boleh meletup, tapi susah nak travel ke negara lain. Okey. Filem-filem yang berbentuk animasi, itu senang because dia boleh tukar bahasa, apa benda semua, change the language, change juga dialog untuk kena kepada market antarabangsa. So contoh komedi di Malaysia, orang-orang Indonesia tak faham. Pasal kita terlalu localize kan. Sebab tu boleh pecah kat sini, tapi kat sana macam orang akan angkat kening. So ada benda yang boleh travel, ada benda yang tak boleh travel. Drama boleh travel. Maknanya drama cerita kemanusiaan, cerita hantu, aksi, itu semua boleh travel. Pasal hantu is hantu in any language. Betul tak? Dalam apa bahasa pun ianya adalah hantu. Betul. So itulah dia
untuk orang yang, dan tak salah pada saya sebagai pengarah, kita kena ada pengarah untuk semua jenis filem. Kena ada pengarah filem hantu, kena ada pengarah filem aksi, kena ada pengarah, dan ada yang baik dalam filem tu. Macam saya tak boleh cakap saya adalah seorang pengarah filem aksi yang baik. Saya cakap pasal saya punya pengkhususan adalah drama dan komedi. So mana saya boleh menceritakan tentang kekeluargaan, tentang anak dengan bapa. Saya suka cerita-cerita yang lebih macam tu. So pada saya that is my forte. Kekuatan saya ada filem-filem yang berdrama dan berkomedi. Tapi mungkin untuk orang lain dia suka drama saja. Dan untuk pengarah lain dia suka aksi. So kita warnai industri kita dengan pelbagai filem, dan insya-Allah dengan sokongan kerajaan dan pihak korporat dan investor-investor, VC-VC, kita akan dapat satu industri yang akan jadi lebih hebat next year. InsyaAllah. Datuk, melihatkan dari segi orang kata tu pengarah di Malaysia sini, kita boleh tengok sebenarnya ada lambakan pengarah dari pelbagai usia. Ada yang orang kata tu dah otai, ada yang baru nak membina nama. Pada pandangan Datuk sendiri, bagaimana Datuk melihatkan competition ataupun kompetisi antara mereka ini bagaimana dalam penghasilan sesebuah filem itu sendiri? Itu sebabnya macam saya cakap, dia sekarang ni terpulang kepada market. Market dia macam mana sekarang ni. So katalah market sekarang orang nak cerita muda-muda. Kalau seorang pengarah otai ataupun pengarah senior, dia boleh connect dan boleh menceritakan cerita orang muda, dan dia masih relevan. Dia masih lagi. Tapi kalau penceritaan dia tak boleh connect, dia boleh buat satu cerita yang baik, cuma ianya khusus untuk niche market. Market dia adalah mungkin market golongan-golongan pemikir yang suka tengok cerita serius, nak tahu tentang seorang ahli negarawan yang terkenal jadi dia lebih fokus kepada macam tu. Tapi yang new, kalau kita nak masuk ke market di mana mass market, dan you kena memegang nadi mass market tu macam mana. Maknanya kalau you faham mass market nak apa, tak kira umur sebenarnya. Kalau you dapat pegang benda tu, dan you boleh terus membuat filem popular di negara ni lah. Tapi saya rasa kita dah sampai satu tahap yang tinggi. Filem Mak Kilau yang mencecah 100 juta tu, 100 juta tu lebih tinggi daripada Indonesia tau, pulangan untuk satu filem. So pada saya, kita ada talent dah. Talent memang bukan masalah. Semua kita perlukan kepercayaan, dan kita mesti menggalakkan orang-orang Malaysia untuk menonton filem Malaysia. Tak kiralah dalam bahasa Tamil ke, dalam bahasa Cina ke, dalam bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, kalau dia nak buat, kita mesti menyokong filem-filem Malaysia. Dan juga yang sangat penting pada saya adalah filem-filem bahasa Malaysia. Kerana bahasa pengantar kita. Itu patutnya menjadi identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Dan kita bercakap tentang industri perfilman juga secara keseluruhannya. Datuk melihat adakah industri ini harus menerapkan kualiti jika dibandingkan dengan kuantiti atau di sebaliknya? Saya rasa kerana market kita terlalu kecil. Tapi itulah, orang ada duit, dia orang nak buat filem, dia orang macam okey jom kita buat filem. Pasal kadang-kadang gairah. Bila tengok pulangan yang tinggi, gairah nak buat. Tapi bila dia nak buat, dia kena fikir dia nak buat dengan siapa. Adakah pengarah ni ada track record ke, dia ataupun cerita yang dia dapat tu, adakah cerita ni bagus, yang ramai orang dah baca, yang kata macam ini good film ni, kalau dapat good director you akan dapat good film. So dia kena ada conversation tu, bukan setakat aku ada duit aku nak buat filem. Saya pernah berjumpa dengan seorang investor yang saya tanya dia, abang nak buat filem kenapa bang? Dia cakap kan, dia kata saya pasal saya ada cerita, dia nak buat cerita dia. Dia cakap okey bang, kalau abang nak buat cerita abang, okey. Tapi kalau abang nak buat filem ni untuk buat duit, saya rasa abang pergi beli kilang lagi bagus. Duit 2 juta ni, pergi beli kilang. Confirm tiap-tiap bulan dapat duit. Kan? Pasal saya tak boleh garanti you buat filem, you akan dapat pulangan. Pasal, so itu yang kadang-kadang orang cakap buat filem ni shot sendiri. Ada kepada orang yang buat art filem ke apa kan, dia kata kau ni shot sendiri. Tapi kalau duit dia nak buat, ikut suka dia lah kan. Apa dia nak buat cerita. So kalau ada orang nak tengok, ada yang tak akan tengok. Tapi
ini adalah risiko pembikinan filem. Pembikinan filem sangat berisiko berbandingkan pembikinan rancangan TV. Contohnya drama di TV, kita dah tahu bayaran dia berapa, so benda tu lebih senang. Tapi untuk filem memang satu risiko yang besar lah. Sebab tu saya nak menyarankan kepada pengarah-pengarah, itu peluang yang terbesar yang kalau you dapat mengarah filem untuk buat dengan betul-betul, buat yang terbaik supaya kepercayaan rakyat Malaysia akan terus naik kepada pembikin-pembikin filem Malaysia. Cuma Datuk, kadang-kadang saya tertanya-tanya juga, kalau kita tengok sesuatu drama contoh kan, kita tengok dengan rating yang tinggi, setiap kali ditayangkan tu memang hit lah. Tetapi apabila katalah pengarah yang sama mengambil langkah untuk memfilmkan series tersebut, dia jadi just okay, not like very wow, impressive. So masyarakat mula membandingkan, lebih baik kita tengok drama berbanding dengan filem. Pandangan daripada Datuk, kenapa sebenarnya situasi itu berlaku? Pandangan peribadi saya, ini bukan pandangan FDAM bukan apa, ini sebagai seorang penonton filem dan juga penonton rancangan drama TV. Oleh kerana dia orang kata senang macam ni, saya boleh tengok drama TV ni secara free di kaca TV. Kenapa aku nak kena bayar tengok filem? Pasal drama, contohlah cerita Sipolan-Sipolan, seorang ustaz. Dia tu kan, kita ada nama tiba-tiba dia filem kan, Sipolan-Sipolan seorang ustaz. Tapi cerita Sipolan-Sipolan tu adalah berasaskan drama televisyen. Dan drama televisyen ni dia pembikinannya sedikit berbeza daripada filem. Tak bermakna filem tu tak akan berjaya pasal dah ada followers. Tapi again, word of mouth, kalau followers tengok dan dia kata drama ni macam drama kat TV je. Kan, buat apa nak kena tengok? Tak apalah, kita tunggulah dia keluar TV nanti. Itu perbualan yang banyak orang ada tentang TV ke filem. Filem ke TV lain. Orang buat satu filem tu, lepas tu jom kita buat series berdasarkan filem di TV. Itu maknanya peminat yang tengok filem tu akan pergi menonton drama TV dia, ataupun siri TV dia lah. Cuma ekspektasi orang. Ekspektasi orang bila tengok filem dia banyak cuts, dia ambil shot banyak dan dia ambil moment dan dia bergantung pada imagery, banyak bergantung pada imagery. Tapi bila dia pergi ke drama atau series, dan dia bergantung kepada dialog pula. So not so much imagery, masih lagi ada, tapi lebih kepada dialog than just images. Pasal film is about telling story mengguna image. Dan bahasa-bahasa filmnya jugalah. Dan sebagai pengerusi FDM juga, adakah pada tahun hadapan Datuk mempunyai perancangan untuk mengadakan mungkin bengkel kepada para pengarah yang mungkin dah ada nama, yang nak mencipta nama untuk mereka meluaskan lagi skop untuk mereka mendapat lagi kemahiran dalam mengarah sesebuah filem itu? Saya sangat-sangat mengharapkan yang kita akan ada banyak program tahun depan. Lebih-lebih lagi cuba mendapatkan otai-otai yang sangat-sangat berpengalaman bikin filem, menjadi mentor-mentor kepada adik-adik kita yang baru, yang sekarang ni menjadi ahli FDAM, amatur ataupun AB, yang boleh diberikan guidance, memegang tangan, memberitahu berkongsi pendapat. Pasal kita perlu adakan satu situasi di mana kita sebagai pembikin filem kena bersatu untuk berkongsi. Contoh saya ceritakan apa yang diceritakan kepada saya tentang apa yang berlaku di Hong Kong. Contohnya bila Jackie Chan nak buat filem, pengarah-pengarah filem lain akan datang duduk berborak dengan dia. So dia akan flash out, kau nak buat filem apa ni Jackie? Gua nak buat filem macam ni, tapi macam ni dia ceritakan lah. Dan orang tu akan tukuk tambah bagi tahu, ini support dia, support system dia adalah semua pembikin filem lain akan support dia untuk make sure filem dia berjaya. So di Malaysia kita pernah adakan, tapi ada poket-poket lah. Maknanya kawan-kawan yang menjadi macam dulu saya adalah saya, Abang Long, Aziz Ahmad Osman, Muhammad Khalid, dan beberapa filem director dulu macam Hans pun dia mengarah. So kita orang cuba adakan satu grup di mana Yasmin Ahmad. So maknanya bila dia orang buat filem, kita akan pergi tonton ramai-ramai. Maknanya sebelum tonton di panggung,
dia akan tunjuk kat kita dulu. Preview dulu. Preview dulu. Ya. Dan bagi pendapat. Kan? Okay. So sebagai pengarah kita kena terima lah kalau orang lain cakap aku rasa ni slow lah ni. Dan masa tu you fikir balik, nak cut balik ke? Nak kita nak sunting balik ke bagi dia tight, bagi dia pacing dia berubah ke apa ke. So kita ambil pendapat ramai orang supaya kita sebagai pengarah kadang-kadang terlalu dekat dengan produk kita. So kita sayang sangat produk kita. Kita tak sanggup nak potong, nak kasi pendek, nak kasi apa. Kita memang susah. Tak senang rupanya jadi pengarah ya. Kita tengok dia duduk kat kerusi tu. Okey. Kan? Betul, kita dah nampak very professional. No one will against him or her. Tapi betul. sebenarnya itu mungkin antara cabaran kritikan yang kita ni sebenarnya kena kental dan kena terima untuk memperbaiki mungkin. Pasal bila you dah sampai ke set, you dah buat kerja you semua dah sebenarnya. You tinggal nak shooting je. Betul. So sebab tu bila sampai kat tu, action. Jalan je tu. Pasal dah diberitahu, dah di-brief kepada AD, first AD, apa yang perlu dilakukan, dah diborakkan dengan pelakon-pelakon apa yang dia mahukan. So dah borak dengan art department, setting dia macam mana, lighting dia nak macam mana, semua dah borak. Sebab tu dia datang, dia duduk atas kerusi, terus action je. Pasal kebanyakan kerja dah dilakukan di balik tabir. Maksudnya dalam pre-production tu semua dah di-brainstormkan gitu. Betul. Satu production yang baik, diorang dah bersedia untuk pergi ke production. Maknanya bukan pergi ke production baru nak fikir aku nak buat macam mana ni itu akan memberikan sakit jantung kepada investor. Itu pasal macam dia orang tahu dia nak invest duit ni, tapi kalau pengarah dia macam ni, macam dia ikut masa dia, itu masalah, itu akan menjadi problem. Pasal diorang percaya you untuk memberi satu servis yang bagus dan kualiti, tapi di waktu yang ditetapkan dengan harga yang diberi. Itu yang kalau you dapat buat benda tu semua, you akan jadi pengarah yang baik, insya-Allah. Harga pun memainkan peranan. Saya tertarik bunyi harga tu, Datuk. Sekali lagi saya nak tanya pasal harga itu. Boleh. Jadi sekali lagi kita akan berehat. Kembali nanti kita akan sambung perbincangan kita mengenai cabaran dan harapan dalam industri filem bersama dengan Datuk Aflin Shauki. Kita kembali lagi selepas ini. Baik, kembali bersama dengan kami dalam ruang bicara. Tadi kita cakap tentang harga. Saya nak tanya sikit kepada Datuk peranan FDAM dalam merancang dan juga mengatasi mungkin sedikit cabaran dalam industri perfilman, terutamanya yang melibatkan faktor kewangan itu sendiri. Bagaimana, Datuk? Dari segi pengarahan, ianya terpulang kepada pengarah tu. Maknanya pengarah tu akan di-offer katalah gaji sekian-sekian. Okey. So apa yang kita dan ianya bergantung kepada populariti pengarah tu. Maknanya populariti pengarah tu bergantung juga pada produk yang dia dah buat. So kalau produk dia hit, dapat rating tinggi ataupun jualan box office dia tinggi, dia boleh charge lebih. Pasal dia dah ada track record. Itu track record, okey, penting. Tapi kepada yang baru, dia kena terimalah apa gaji yang di-offer oleh penerbit. Cuma kita sebagai FDAM, kita nak cuba menyelaraskan tahun depan untuk membantu ada gaji minimum untuk pengarah-pengarah tertentu. Tak bolehlah terlalu rendah kan, pasal semua orang nak cari makan. Kami faham produser pun nak cari makan, tapi biarlah berpadanan harga yang diberikan kepada pengarah yang telah dipilih ya. Jadi itu antara agenda kita tahun depan, penyelarasan gaji minima untuk pengarah filem. So kita kena berborak dengan banyak parti untuk mendapatkan persetujuan dulu supaya kita dapat satu keselesaan untuk semua orang. Dan tadi kita ada sebut bengkel yang dirancang oleh FDAM bagi mungkin meningkatkan skill, kemahiran para pengarah sendiri. Selain daripada bengkel yang dirancang untuk diadakan, mungkin apakah antara langkah-langkah lain yang bakal diberikan kepada pengarah ini? Okey, antaranya adalah kita sedang berbual dengan beberapa universiti IPTA yang mempunyai kursus-kursus perfilman ataupun pengarahan untuk kita menyelaraskan satu silibus yang mungkin boleh kita guna pakai dan bekerjasama dengan FDAM agar
silibus tu akan mendapat pengiktirafan FDAM dan FDAM akan cuba tag on to the syllabus sebagai silibus yang untuk profesional kita. Okey. Untuk you dapat AB, you kena ada benda ni contohnya. Mungkin it's just a test ataupun a course kan, tapi kena lalu course ni dulu untuk mendapatkan, katalah naik daripada AB ke A contohnya. A ni adalah kebanyakannya yang orang ataupun pembikin filem yang dah membuat filem feature film, kan, long form. So kita juga mengalu-alukan untuk tahun ni, untuk tahun akan datang, iaitu pembikin filem short format. Short format ni merupakan macam media sosial, yang kebanyakannya sekarang ni semua ada handphone, semua jadi pengarah, kan. Okey, cuma kita menggalakkan mereka untuk join FDM sebagai amatur, supaya kita boleh bagi mereka lebih macam apa teknologi terbaru, cara pengarahan terbaru yang mungkin you boleh tengok, kan, penggunaan filter-filter yang terbaru untuk certain tu yang pengarah-pengarah lain pakai. So kita share maklumat untuk supaya diorang sendiri boleh, dan kepada mereka kadang-kadang ada yang bagus sangat kan, yang di luar sana yang buat media sosial punya konten yang boleh mengajar kita juga kepada member-member yang lain untuk kau nak tahu macam mana nak buat efek ni, macam ni kita kongsi, itulah. So pasal ada setengah orang takut, tak nak kongsi ilmu pasal nanti orang ni, ini aku punya edge kan, aku kongsi semua. Tapi masalahnya adalah ni, semua orang akan buat dengan berbeza. Kalau you buat sesuatu dan orang tu pun nak buat benda tu, tapi dia tak akan sama pasal dia dua minda dan air tangan berbeza, kan. So itulah, tak perlu takut pasal benda tu. Pada kami, kita tak akan takut untuk mengongsi ilmu. Dalam FDAM, apa yang ilmu yang diperlukan, ada orang nak tahu tentang teknologi, mungkin kita tak tahu, ada kawan kita, sahabat ni, dia dah mendalami teknologi AI contohnya, dan dia dah mula buat filem dengan AI. Dan kita boraklah, kita tanya dengan dia orang apa pengalaman dia. So kita tak boleh duduk setempat dan kita tak boleh rasa kita ni dah bagus dan kita ni dah, itu aku dah tahu semua dah. Tak boleh. Pasal sebagai pengarah lah, kita kena sentiasa belajar. Pembikin filem ni dia tidak akan berhenti belajar. Pasal teknologi dan juga teknik filem, perfilman sentiasa berubah, sentiasa berbeza, dan sentiasa ada benda baru. Dan kalau kita ketinggalan, mungkin kita akan rugi lah. Kita tak dapat nak cope dengan apa yang sedang berlaku. Bagaimana Datuk melihat pula senario yang boleh diwujudkan mungkin dalam konteks persaingan yang sihat dalam kalangan pengarah-pengarah yang mungkin baru nak naik, baru nak mencipta nama, tapi a very, orang kata tu, competition yang sihat lah sendiri. Saya rasa kita kena buang sifat pengarah. Semua ada ego. Saya nak kena cakap itu. Kita semua ada ego. Saya ada ego pasal kita pengarah. Pasal kita dah nak capai tahap pengarah tu bukan mudah tau. Ya, betul. Tapi bila dah capai tu, kita ada sedikit ego. Tapi untuk pengarah sama pengarah, pada saya kita kena buang ego tu. Pasal kita kena anggap yang kita ni semua saudara, yang kita boleh tolong each other, dan apa yang kita boleh support each other, kita tolong. Kita ambil contoh orang-orang lain, brotherhood lah dia kata. Di Hong Kong ada brotherhood of the filmmakers. So kita kena ada brotherhood antara pembikin-pembikin filem Malaysia, yang kita kena support each other. Pada saya, filem kawan-kawan kita cuba turun support, tengok, dan kalau ada benda, kalau kawan kita terbuka untuk kita terima komen kita, panggil kita ramai-ramai, duduk kita borak. Kan mungkin apa yang baik yang you buat, apa yang tak baik yang you rasa boleh diperbaiki. Benda-benda macam itulah. Kena ada itulah, kena buang ego. Kena buang ego Itu bukan mudah tu. Bukan, itu antara benda yang paling susah. Ya, okey. Dalam kacamata seorang pengarah itu, jika dia mahu menghasilkan filem, kan Datuk, kan, adakah pengarah ini sebenarnya meletakkan diri dia sendiri sebagai seorang penonton, penerimaan mesej itu, orang kata tu appreciation terhadap masterpiece yang dihasilkan itu, adakah pengarah turut
apa orang kata menimbang tara faktor itu. Kalau you pergi jumpa doktor, okey. You pergi jumpa doktor, cakap, doktor, saya batuk. Dan lepas tu ada pening-pening sikit. Kan? Tapi you minta Datuk macam berlakon tak boleh dia tahan gelak. Tapi you minta obat. You minta obat. Cakap, boleh tak bagi saya obat sekian-sekian? Dan doktor tu cakap, apa mengena obat tu dengan penyakit kau? Okey. Sebagai seorang pembikin filem, you adalah doktor. So you kena bagi penonton apa you rasa terbaik untuk penonton. Kalau kita adalah seorang yang selalu mendengar penonton sahaja, 100%. Kita kena dengar, nak tahu dia kau sakit apa. Okey, aku sakit ni. Okey, aku bagi kau ni untuk cuba baiki kau punya sakit tu. So buat cerita yang boleh membantu dia, tapi tak semestinya dia cerita yang dia nak aje. You faham tak? So you need to give me the prescription of it. Yes, I need to, because I'm the doctor. I'm the expert in what I'm doing. I bagi you satu cerita contohnya yang you akan suka, akan membantu you untuk dapatkan keseronokan ataupun pengalaman emosi yang you mahukan. So itu pada saya itu yang paling dekat saya rasa. Pasal kalau kita sentiasa hanya ini yang berlaku contohnya pada Marvel. Marvel asyik buat filem superhero. Tapi akhir-akhir ni you tengok filem-filem superhero mula dah orang tak tengok dah. Pasal dah terlalu banyak superhero. Semua cerita sama, betul tak? So kena bagi orang benda lain. Itu yang contoh ya, saya bagi contoh dalam banyak filem-filem superhero yang selalunya sci-fi, science fiction dia banyaklah CGI, tiba-tiba dia buat satu filem berjodoh Joker. Yang Joker ni cerita dia adalah tentang seorang ini cerita ni adalah based on komik, tapi cerita dia lebih human, lebih tentang orang ada penyakit mental. Benda tu menjadi hit dan meletup. Dan pelakonnya pula mendapat best actor di Academy Award. So pada saya, you bagi sesuatu yang berbeza, tapi apa yang you nak, tapi I bagi you something yang berbeza untuk cuba bagi you rasa lebih selesa dan baik daripada penyakit itu. So lebih kurang macam itulah pada saya. Saya semakin faham. Saya semakin faham. Saya cuba untuk digest. Saya faham lah. Saya pun kadang-kadang tak faham juga apa yang saya cakap. Tapi lebih kurang macam itulah. Pasal saya pernah dengar. Okey. Tapi Datuk, pada masa yang sama juga, saya ni bukanlah suka tengok yang macam Datuk juga. Kadang-kadang bila tengok. Tapi ada juga kadang-kadang kita tengok movie, kita akan tengok netizen. Tulis macam-macam tulis. Filem ni shot sendirilah. Mesej tak sampailah. Dan mereka mula untuk membuat perbandingan. Bagaimana pula pengarah, sebagai pengarah, ya, untuk kita nak berhadapan dengan situasi apabila ialah masyarakat kata kita pun nak fikir kan, pecah kepala fikir, lepas tu duduk dekat set mengarah lagi, orang kritik hasil ataupun karya kita sendiri dengan mengatakan filem ni sebenarnya shot sendiri, tak ada apa pun sebenarnya jika dia boleh, tak ada kelainan pun yang cuba ditampilkan untuk menangkis pandangan itu sebagai seorang pengarah. Tak boleh. You tak boleh menangkis. Cuma you kena terima yang you berada dalam industri yang benda tu adalah sebahagian daripada kehidupan you. Maknanya orang akan cakap, orang kadang-kadang bukannya dia tak suka pun. Bukan pasal filem tu dia tak suka, dia tak tengok pun dia cakap tak best. Dia cakap tak best. Banyak saya pernah alami dan lalui. Contohnya, oi kau dah tengok dah filem ni? Oh, aku tak tengok filem Melayu lah bro. Kan, tak tengok filem Melayu lah bro. Kan, dia cakap kata. And then dia tak tengok pun. Mana kau tahu kau tak suka cerita ni? Betul tak? Orang lain semua cakap bagus, kau cakap tak bagus. So kita tak boleh nak stop orang. Orang tu dia akan bergerak hati dia bila tiba-tiba ada orang yang dia percaya bisik kat telinga dia, kau kena tengok filem ni. Serius? Apa ke? Walaupun dia tak pernah tengok, Pak, jom kita tengok filem ni. Kan Papa tak tengok filem Melayu lah, kan? Tengok ni. Dia pergi lah dia akan, pasal kita ni ada banyak bias dalam diri kita. Kan? Kadang-kadangnya bias, kadang-kadang memang preference. Saya tak suka jenis cerita macam ni. Kita pulanglah, kan? Tapi you tak boleh cakap semua filem tak bagus. Semua filem Malaysia tak bagus. Ini adalah salah satu daripada apa yang saya hadapi dalam 30 tahun saya menjadi pengarah. Ada orang cakap, filem ni bagus, filem ni. Ada orang suka filem-filem yang
lawak-lawak slapstick. Ada yang suka yang lawak dia intelligent, dia suka. Kita tak boleh buat filem yang lawak intelligent dan slapstick dalam satu filem. Pasal audience dia tak sama. Ya, betul. Audience ni lain, audience ni lain. So you kena set dalam pemikiran you nak buat filem ni untuk siapa? Ya, okey. Okay, kalau my audience is the thinking audience, saya buat filem yang untuk thinking audience. Okey. Kalau I nak buat mass, then you kena buat filem yang simple, simple untuk mass. Ya. Semua orang semua director akan cakap, saya buat filem untuk mass. Ya. Kan, memanglah kau buat filem, tapi kau kena faham sekarang ni mass suka apa. Kalau ada rezeki macam Mak Kilau, tiba-tiba filem purba akan menjadi mass. Datuk, sedikit secara ringkas kita nak kena speed sikit ucapan tahun baru untuk peminat-peminat Datuk Aflin Shauqi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak ucapkan selamat tahun baru kepada semua rakyat Malaysia dan semua penggemar-penggemar filem Malaysia, dan kepada mereka yang belum menggemari filem Malaysia, datanglah santun-santunilah panggung-panggung wayang anda untuk menonton hasil kerja pengarah-pengarah Malaysia. Beri sokongan pada mereka untuk mereka menjadi lebih baik supaya boleh memberikan anda produk-produk yang lebih baik dan membanggakan untuk rakyat Malaysia. Selamat tahun baru, selamat bersama family, selamat di jalan raya, selamat daripada penyakit dan COVID dan apa, dan sentiasa post tentang Palestine. Jangan lupa, kita masih lagi bersama Palestine. Tak kira apa benda yang kita lalu, kita mesti ingatkan orang tentang apa yang sedang berlaku di sana. Itu tanggungjawab kita. Okey, baik. Jutaan terima kasih kepada Datuk Aflin Shauqi selaku pengerusi Persatuan Pengarah Filem Malaysia FDAM kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih. Terkedu saya nak menutup. Masih terkedu, Datuk. Jadi terima kasih, Datuk. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kita dah sampai di penghujungnya. Saya mewakili penerbit dan juga kru bagi program Ruang Bicara mengucapkan selamat tahun baru kepada anda semua yang akan kita sambut nanti dalam beberapa hari lagi, dan diharapkan pada tahun hadapan akan menjadi lebih baik lagi buat kita semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.